Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada penulisan Fira Syazik Firas. Kisah benar yang dikongsikan oleh sahabatnya dan diolah semula oleh si pengkarya. Kisah yang bertajuk Terima Kasih. Pagi itu, selepas menunaikan kewajipan sebagai hamba Allah, Ana bergegas menyelesaikan kerja-kerja rumah yang sepatutnya. Sebagai seorang suri rumah sepenuh masa, Ana memastikan kerja-kerja rumahnya selesai seawal pagi lagi. Ana bukan tiada pelajaran jika hendak memohon kerja yang berjawatan. Degree yang dia ada bukanlah calang-calang. Tapi selepas melahirkan anak yang kedua atas permintaan suami, Ana melepaskan jawatan yang disandang. Razman lebih suka jika isterinya itu tinggal di rumah mengurus anak-anak. Razman juga ada menyediakan seorang pembantu rumah untuk isterinya itu. Walaupun begitu, Ana tidak sewenangnya melepaskan tanggungjawab pada pembantu. Pada pagi itu, seperti biasa, selepas suami juga anak-anaknya ke pejabat juga ke sekolah, Ana keluar ke kebun kecilnya. Di situlah Ana akan berlama-lama melihat bunga-bunga kesayangannya. Bermacam-macam bunga yang ada di situ, berwarna-warni, sejuk mata memandang. Sedang Ana leka dengan bunga-bunganya, terdengar seseorang memberi salam di luar pagar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat saja Ana menjawab salam dan berlari anak membuka pagar. Kak Jah. Silalah masuk, Kak. Ana mempersilakan tamunya. Akak nak cepat ni, Ana. Ana kena ikut akak kejap. Ada hal mustahak ni. Riak di wajah Kak Jah nampak cemas. Kenapa ni, Kak? Ada apa ni? Cuba bagi tahu saya. Marilah ikut akak dulu. Lepas tu baru Ana tahu. Desak Kak Jah. Bibi, jaga rumah sebentar ya. Saya ke rumah Kak Jah kejap. Pesan Ana pada pembantu rumahnya. Kita naik kereta saya ke kereta akak ni? Tanya Ana inginkan kepastian. Tak payah naik kereta sesiapa. Kita bukan nak pergi jauh pun. Dekat-dekat sini je. Kak Jah meyakinkan. Nak ke mana kita ni, Kak Jah? Ikut je lah dulu, kata Kak Jah sambil menarik tangan Ana. Mereka berjalan menuju ke sebuah rumah yang amat dikenalinya, iaitu rumah Mak Som. Mak Som hidup berseorangan di rumah. Anak-anaknya tinggal berjauhan dari situ. Hanya anak Kak Jah yang berumur 15 tahun yang sudah dianggap cucu sendiri. Itulah yang selalu menjadi penemannya. Sudah 3 hari anak Kak Jah menemani Mak Som sementara cuti sekolah. Bolehlah dia bermalam di rumah orang tua tu. Sesampai di depan pintu rumah, tanpa memberi salam, Kak Jah terus menarik tangan Ana untuk masuk. Ana hanya menurut tanpa sepatah kata. Kak Jah menuju ke bilik yang terletak bersebelahan dengan dapur. Masuk saja ke pintu bilik, Ana tergamam apabila melihat sekujur tubuh Mak Som yang terkedang kaku. Ana menghampiri jasad Mak Som dan memeriksa nadi di pergelangan tangan dan leher. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila lagi arwah tak ada ni, Kak Jah? Tanya Ana inginkan kepastian.
Akak tak tahulah, Ana. Baru kejap tadi anak akak Fairuz balik beritahu katanya Nek Som dah meninggal. Dia pun baru tersedar pagi ni. Katanya dalam pukul 3.30. Dalam pukul 3.30 pagi semalam, Mak Som mengadu sakit dada dan sesak nafas. Lepas si Fairuz urutkan dengan minyak angin, tertidur orang tua tu. Lepas tu, Fairuz pun Fairuz pun tertidur. Alih-alih, pagi ni dilihat Mak Som tak bergerak bila diajak bangun bersarapan. Itu yang dia bergegas balik beritahu pada akak. Akak ni jenis penakut. Tu yang akak ajak Ana ni. Sebab akak tahu Ana jenis yang tak mudah gelabah dan panik. Panjang lebar Kak Jah memberitahu hal sebenarnya. Ana mendekati jasad arwah Mak Som dan meraup mata arwah yang terbuka. Selepas itu, dia pergi ke dapur mengambil air dan tisu. Tisu yang basah dilap pada mulut arwah yang terbuka dan berdarah. Gigi arwah juga berselaput darah. Mungkin di akhir nyawanya, arwah terketip bibir sendiri menahan sakarat. Selepas itu, Ana menyuruh Kak Jah yang dari tadi hanya memerhati ke dapur untuk mengambil sedikit minyak masak. "Ana, akak takutlah nak ke dapur tu," kata Kak Jah dengan muka yang cuak. "Allahu Akbar, Kak Jah, orang dah arwah Kak, apa yang nak ditakutkan? Esok-esok kita semua pun akan bertemu dengan ajal." Ana mengingatkan Kak Jah. Dengan langkah yang berat, Kak Jah ke dapur juga mengambil minyak masak yang diminta. Minyak masak tu dengan lafaz Bismillah dan beberapa surah Al-Quran. Ana mengurut kedua belah tangan Mak Som yang telah keras dan sukar untuk dikiamkan. Setelah selesai, Ana dengan dibantu anak Kak Jah iaitu Fairuz mengangkat jasad arwah Mak Som ke atas tilam yang baru ditukar cadarnya. Setelah selesai semuanya, barulah Ana menyuruh Fairuz memanggil orang-orang masjid untuk menguruskan jenazah. Alhamdulillah, jenazah Mak Som selamat dikebumikan selepas asar. Pada malam itu, Ana sukar melelapkan mata. Tekaknya terasa haus. Dia turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu dapur tidak dibuka. Hanya berpandukan lampu jalan yang samar-samar. Ana meminum segelas air sejuk untuk menghilangkan dahaganya. Ketika dia berpusing untuk kembali ke bilik, suatu susuk mengejutkan dirinya. Astaghfirullahalazim. Dari bias cahaya yang samar, Ana mengenali susuk itu. Ya, Mak Som yang dikebumikan petang tadi. Ana berhadapan dengan susuk itu dan membaca surah-surah Al-Quran. Susuk itu hanya memandang dengan tersenyum dan berkata, "Terima kasih," sebelum hilang dari pandangan. Mungkin dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ana kerana menguruskannya. Wallahualam. Darinya kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.